Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita mula, saya harap kamu semua sihat hari ini. Okey, jom kita nak sambung pembelajaran kita iaitu dalam bab 5 rangkaian dalam teori graf. Okey, 5.1.3. Okey, sebelum tu, jom kita impas kembali apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, pada minggu lepas, kita dah tengok berkaitan dengan subgraf dan pokok. Mengenal subgraf dan pokok. Apa itu subgraf? Okey, sekejap ya. Okey, subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal, bucu dan tepi. Contoh subgraf macam ni. Okey, dia bagi kita satu gambar rajah, graf G. Dia bagi kita satu graf G. Kemudian kita kena tentukan yang mana satu dia punya subgraf. Okey, subgraf tu adalah sebahagian daripada graf G ni. Okey, contohnya rajah yang pertama. Okey, rajah yang pertama ni subgraf ke bukan subgraf? Okey, rajah yang pertama adalah subgraf kerana PS bucu kita ada PS. Lepas tu tepi yang menghubungkan bucu P dan S kita adalah I5. Sama tak I5? Sama. Maknanya ini adalah sebahagian daripada graf G. Maknanya rajah satu adalah subgraf bagi graf G. Okey, rajah 2. Rajah 2 ni subgraf ke bukan subgraf? Bukan subgraf. Kenapa bukan? Sebab graf G kita I2, gegelung I2 berada pada bucu Q. Tetapi rajah 2, gegelung I2 berada di bucu P. Maknanya ini adalah bukan subgraf sebab dia tak sama. Sepatutnya dia berada pada bucu Q baru betul dia adalah subgraf. Kalau dia tak sama, maknanya dia bukan subgraf. Okey, gambar rajah 3. Gambar rajah 3 subgraf ke bukan subgraf? Bukan subgraf. Kerana tepi yang menghubungkan bucu P dan S adalah I5 sepatutnya. Tapi kat gambar rajah 3 ni dia adalah I3. Dah salah dah kat sini. Maknanya dia bukan subgraf. Okey, rajah 4 subgraf ke bukan subgraf? Bukan subgraf. Kenapa bukan subgraf? Tepi menghubungkan Q adalah I2, sepatutnya I3. Lepas tu gelung yang berhubung gelung pada bucu Q adalah I2 sepatutnya. Tapi kat sini dia buat I3. Maknanya dia dah tak sama. Dia bukanlah subgraf bagi graf G. Okey, itu adalah subgraf. Okey, kemudian kita juga tengok apa itu pokok. Okey, pokok suatu graf. Bukan pokok kat luar rumah kamu tu ya. Ni pokok lain. Okey, pokok suatu graf ialah subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri dia adalah graf mudah iaitu tanpa gelung dan berbilang tepi. Lepas tu dia punya bucu semua kena berkait. Okey, semua kena berkait. Dan setiap pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Okey, bilangan tepi kita. Okey, bilangan tepi kita mestilah kurang satu daripada bilangan bucu kita. Contohnya bilangan bucu kita adalah 5, bilangan tepi kita adalah 4. Dia mesti kurang satu daripada kita punya bilangan bucu. Okey, rajah 1. Rajah 1 ni adalah contoh pokok. Kenapa dia pokok? Semua bucu dia berkait. Semua bucu dia berkait. Kemudian setiap pasangan bucu hanya mempunyai satu tepi sahaja. 1, 2, 3, 4. Satu tepi. Satu tepi, satu tepi, satu tepi, satu tepi. Untuk setiap pasangan bucu. Lepas tu dia tak ada gelung dan tiada berbilang tepi. Kemudian kita ada 5 bucu dengan 4 tepi. Okey, itu adalah pokok. Okey, hari ni kita nak belajar melukis pula. Melukis subgraf dan pokok. Okey, jom kita sambung untuk pembelajaran hari ini. Okey, hasil pembelajaran saya hari ini, saya harap di akhir pembelajaran ini, kamu semua boleh melukis subgraf dan pokok dengan sekurang-kurangnya kamu dapat menjawab 2 daripada 4 soalan kerja rumah yang saya akan berikan nanti dengan betul. Itu hasil pembelajaran saya. Jadi jom kita tengok contoh yang pertama.
Okey, dia kata lukiskan satu pokok dengan maklumat yang diberi. Okey, diberi bucu kita ada 6. Jadi bila bucu kita ada 6, tepi kita kena ada berapa? Kena ada 5. Sebab bilangan tepi kita adalah kurang 1 daripada bilangan bucu. Okey, jadi bucu 6, tepi 5. Macam mana nak melukis? Tada! Ni satu contohnya. Contoh dalam buku teks kamu. Okay, kalau kamu tak nak lukis macam ni pun boleh. Okay, saya nak lukis yang simple lah cikgu. Tak nak lukis yang macam ni. Yang ni macam susah, tak tahu, tak pasti macam mana nak lukis. Okay, lukis yang simple pun boleh. Contohnya, saya lukiskan. Okay, kita kena ada 6 bucu. Okay, kita pun buat 1. Okay, 2. 3. 4. 5. 6 bucu. Okey, kena ada berapa tepi? Kena ada 5. Okey, 1. Lukisan saya. 2, 3, 4, 5. Pun boleh. Make sure kamu pakai pembaris ya, bagi lurus. Saya lukis tak pakai pembaris ni, dah macam cacing dah. Okey, garis guna, lukis guna pembaris. Kamu nak buat lukisan macam ni pun boleh. Janji cukup 6 bucu dan 5 tepi. Lukisan yang simple. Boleh juga. Okey, kalau tak nak buat macam ni. Macam ni macam susah sikit. Ni contoh dalam buku teks kamu. Jadi lukisan simple-simple je. Janji betul. Okey, seterusnya B. Bucu kita ada 8, tepi kita kena ada berapa? Kena ada 7. Dia mesti kurang 1 daripada bilangan bucu. Jadi contoh dalam buku teks kamu, lukisannya macam ni. Okey, kalau kamu tak nak buat macam ni, kamu nak buat macam cikgu punya. Pun boleh. Sekejap, saya lukis lagi satu. Sekejap ya. Okey. Mana dah? Okey, kena ada berapa? Kena ada 8 bucu. Okey, saya lukis kat sini. 8 bucu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kena ada berapa tepi? Kena ada 7. Okey, kamu buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup 8 bucu dan 7 tepi. Macam tu pun boleh saja. Okey, janji betul. Seterusnya, kalau dia bagi kamu tepi pula. Kira kata tepi kita ada 4. Jadi bucu kita kena ada berapa? Kena ada 5. Okey, bucu kita ada 5. Tepi ada 4, bucu ada 5. Contoh lukisannya macam ni. Okey, contoh lukisan yang dalam buku teks kamu. Ada 5 bucu tak? 1, 2, 3, 4, 5. Cukup tak tepi kita 4? 1, 2, 3, 4. Cukup. Maknanya lukisan ni betul. Okey, kalau tepi kita ada 9. Okey, tepi kita ada 9, maknanya bucu kita kena ada 10. Okey, gambar ajar contoh dalam buku teks macam ni. Okey, ada berapa bucu? Kena ada 10. Okey, kira cukup tak 10? Mana pen saya? Mana pen saya pergi? Okey. Cukup tak 10? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup 10 bucu. Cukup tak 9 tepi? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup 9 tepi dan 10 bucu. Pun boleh. Okey, boleh kelar. Sekejap saya padam balik. Contoh lukisan dia. Okey, kalau kamu tak nak buat macam ni, nak buat macam saya buat tadi tu, pun boleh cakap. Nak buat macam saya buat. Macam ni. Buat sampai 10 bucu pun boleh. Okey, jadi lukisan kamu betul. Okey, kemudian kita tengok contoh lain. Okey, contoh yang kedua, dia kata lukiskan 2 pokok berdasarkan graf yang diberikan di bawah. Okey, dia berikan kamu satu graf, dia suruh kamu lukiskan 2 pokok daripada graf ni. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita tentukan dulu ada berapa kita punya bucu. Sekejap saya tukar pen. Okey, bucu kita ada berapa? Sekejap ya. Okey, bucu kita ada 1. Alamak. Sekejap. Saya tukar pen. Okey. 1, 2, 3, 4.
5. 5 bucu maknanya kita kena ada 4 tepi. Yang ni ada berapa tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 tepi. Maknanya kita kena buang berapa? Kena buang 3. Okey, sebab dia terlebih. Kita kena ada 4 je bucu kita. Jadi kita kena singkirkan 3 bucu. Yang mana nak singkirkan tu? Okey, tengok balik lukisan kita. Kita tahu kalau pokok, kita kena kaitkan semua bucu, tetapi tak boleh ada ruangan yang tertutup. Tak boleh ada ruangan tertutup macam ni. Tertutup kan? Tak boleh. Ni tertutup ni, tak boleh. Okey, ruangan tertutup tak boleh. Semua bucu kena kaitkan, ruangan tertutup tak boleh, dan laluan yang terpendek. Laluan yang terpendek untuk pokok. Okey, contoh lukisan dia. Macam ni dalam buku teks kamu. Okey, kena cukup tak ada 5 bucu? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, semua bucu dah dikaitkan. Satu pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi saja. Okey, tepi kita cukup tak 4? 1, 2, 3, 4. Cukup 4. Yang mana yang dibuang ni? Dia buang yang ni. Kemudian dia buang yang ni. Dan dia buang yang mana? Yang ini. Okey, 3. 3 tepi dia buang. Tapi masih mengaitkan semua bucu tak? Mengaitkan semua bucu. Okey, contohnya. Okey, lukisan yang kedua. Dia bagi yang ini. Lukisan pokok kita. Cukup tak 5 bucu? 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Cukup tak tepi? 1, 2, 3, 4. Cukup 4 tepi. Okey, yang mana yang dibuang ni? Okey, jom kita tengok yang mana yang dibuang. Dia buang yang ini. 1, 2 dan 3. Dia buang. Dapatlah ruangan yang ni. Okey, pokok kita mengaitkan semua tepi, tak boleh ada ruangan yang tertutup dan laluan yang terpendek. Itulah kamu nak ingat macam mana nak lukis pokok. Okey, jom tengok contoh yang lain. Okey, contoh B. Okey, contoh B kita ni ada berapa ni? Dia punya bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya tepi kita kena ada berapa? Kena ada 5. Sekarang ni kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8. Maknanya terlebih 3. Tepi kita sepatutnya nak ada 5 sahaja. Jadi kita kena singkirkan 3. Okey, macam mana nak singkirkan 3? Okey, ni adalah contoh lukisan pokok yang diberi. Okey, lukisan pokok yang diberi. Okey, kita tengok pokok kita tu cukup ke tak? 6 bucu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup 6 bucu. Cukup tak 5 tepi? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana yang disingkirkan? Disingkirkan yang ni. 1. Lepas tu disingkirkan 2. Kemudian yang mana lagi 1? 3 yang disingkirkan. Okey, dia cuma ambil yang ni. Tepi yang ni. Kemudian tepi yang ni. Tepi yang ni. Kemudian daripada tepi yang ni, dia potong kat sini. Ya, terus lalu sini. Okey, sebab dia kena satu pasangan bucu. Satu pasangan bucu kena ada satu je tepi dia. Lepas tu dia kena lalu semua bucu. Semua bucu kena lalu. Okey, kemudian dia sambungkan dengan tepi ni. Dapatlah lukisan macam ni. Okey, lukisan yang kedua. Lukisan yang kedua, disingkirkan yang mana? Cukup tak kita punya bucu ada 6? Kita tengok balik. Cukup tak bucu kita ada 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup 6 bucu. Yang mana yang disingkirkan? Yang ni. 1, 2 dan 3. 3 yang disingkirkan. Mesti singkirkan 3. Okey? Lukisan macam ni yang kedua. Okey. Kita tengok contoh yang ketiga. Okey, dia kata raja di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Nilai berat yang minimum. Kita tekan pemadam pula. Okey, nilai pemberat yang minimum. Saya gariskan minimum. Okey, dia bagi kamu satu graf
Okay, dia suruh, daripada graf ni dia suruh kita lukis satu pokok. Tapi pokok kita ni mestilah jumlah pemberat dia minimum. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, pertama sekali dia ada langkah yang pertama. Okay, langkah yang pertama kamu kena tentukan dulu berapa bucu kita. Okay, bucu kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Lepas tu tepi kita ada berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sepatutnya tepi kita kena ada berapa? Patutnya ada 4 sahaja. Jadi kita kena singkirkan berapa? Kita kena singkirkan 3. Okey. 3 ni kena singkirkan. Singkirkan. Okey, singkirkan 3. Jadi yang mana kita nak singkirkan? Okay, sebabkan kita nak jumlah pemberat yang minimum, jadi kita kena singkirkan nilai yang besar. Okey, jadi 3 tepi kita kena buang. Kita kena keluarkan tepi pemberat dengan nilai yang tertinggi. Kenapa kita kena buang nilai yang tertinggi? Sebab kita nak pemberat yang minimum. Okey, jadi kita tengok nilai yang paling besar adalah 25. Maaf. Okey, 25, 20 dengan 19. Jadi kita nak singkirkan tepi yang pemberat dia besar ni, iaitu kita nak singkirkan tepi untuk PQ, lepas tu QR dan PT yang kita nak singkirkan. Okey, bila kita singkirkan, kita akan dapat gambar rajah dia macam ni. Okey, kita akan dapat gambar graf dia macam ni. Kita dapat gambar pokok dia macam ni. Tetapi sekarang ni yang kita dapat ni pokok ke bukan pokok? Bukan pokok. Kenapa bukan pokok? Sebab dia ada ruangan tertutup macam ni. Ruangan tertutup ni tak boleh ya kelas. Dia bukan kira sebagai pokok. Kemudian kita ada lagi bucu yang belum dikaitkan. Bucu ni seorang-seorang tak dikaitkan. PQ tak dikaitkan. Lonely seorang-seorang kat sini. Jadi maknanya ini bukan pokok sebab bucu dia tak semua kita kaitkan. Sebab tu dia bukan pokok dengan dia ada ruangan yang tertutup macam ni. Bila ada ruangan tertutup macam ni tak boleh. Okey, disebabkan dia bukan pokok. Kenapa bukan pokok? Bucu P tidak dikaitkan dengan bucu yang lain. Dan 3 tepi iaitu RS. Mana pen saya? RS dengan ST dan RT. Mengaitkan 3 bucu. Kata mudahnya dia tertutup. Bila dia tertutup ni tak boleh. Dia bukan pokok. Jadi kita tak boleh. Kita tak dapat gambar pokok tu lagi. Jadi kita kena try lagi yang lain. Okey, saya try yang lain. Langkah yang kedua. Okey, kita kena tentukan. Okey, antara pemberat yang bernilai 25 dengan 19 ni, yang mana yang kita nak kekalkan, yang mana yang kita kena singkirkan. Kenapa kita tengok yang dua ni? Sebab lukisan kita tadi, bila kita buang dua-dua ni, P kita ni bucu dia tak dikaitkan. Dia tak dikaitkan macam lukisan kita tadi kan? Apa ni? P ni tak dikaitkan. Jadi kita kena pilih. Dia mesti ada satu supaya dia boleh kaitkan sama ada dikait dengan PQ ataupun PT. Salah satunya. Okey? Jadi opsi kita kena pilih antara dua ni. Mana satu yang kita nak singkirkan. Jadi sebabkan kita nak nilai pemberat yang minimum, jadi kita akan singkirkan nilai yang besar iaitu 25. Jadi 25 ni kita singkirkan. Kita buang tepi PQ. Okey, tengok dia kata antara pemberat bernilai 19 dan 25, pemberat bernilai 19 perlu dikekalkan kerana nilainya yang lebih rendah. Sebab kita nak nilai pemberat yang minimum. Jadi bila kita dah buang ini, okay, settle. Okay, sekarang ni, seterusnya kita tahu lukisan kita seterusnya tadi tu, kita tertutup kat sini. Betul tak? Kita tertutup kat sini. Jadi kat sini, bila tertutup, kita nak buka dia. Bila kita nak buka, maknanya kita kena singkirkan satu lagi tepi. Singkirkan lagi satu tepi supaya dia tak tertutup. Okay, jadi dia kata antara pemberat yang bernilai 12, 17 dan 14, mana satu yang perlu kita keluarkan? Kita keluarkan 17. Kenapa? Sebab 17 adalah nilai yang paling besar.
So kita nak nilai minimum. Jadi kita singkirkan nilai yang besar iaitu 17. Okay, bila kita dah singkirkan nilai pemberat 17 ni, maknanya kita singkirkan tepi antara RS ni. Kita singkirkan RS dan PQ. Jadi macam mana lukisan kita? Kita akan dapat lukisan pokok yang macam ni. Okey, sekarang kita tengok ini pokok ke bukan pokok. Berapa kita punya bucu? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa kita punya tepi? 1, 2, 3, 4. Okey, dah cukup dah ciri-ciri dia. Ada tak yang tertutup? Tak ada. Ada tak ruangan yang tertutup? Tak ada. Semua bucu dikaitkan ke tak? Dikaitkan. Maknanya ini adalah pokok. Kita dah dapat dah satu lukisan pokok. Jadi kita kena tentukan jumlah nilai pemberat yang minimum dia berapa. Okey, graf yang terhasil ialah pokok dengan jumlah pemberat minimum kita. Kita ambil 10, tambahkan dengan 12, tambahkan dengan 19, tambahkan dengan 14, kita akan dapat nilai kita 55. Maknanya ini adalah nilai pemberat yang minimum. Okey, macam tu je. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Refleksi. Refleksi ni saya akan minta kamu isi tiket yang saya akan berikan dalam grup nanti sebagai rekod kehadiran. Okey, tolong isi ya kelas. Lepas tengok video ni, tolong isi. Okey, kerja rumah kamu pada hari ini adalah buku modul mudah buku A, Praktis DSKP 5.1C. Praktis DSKP 5.1C ni sebenarnya kita dah buat dah. Tapi kita cuma buat hari tu nombor 1 dan nombor 3 sahaja pada minggu lepas. Hari ni saya nak minta kamu lengkapkan Praktis DSKP 5.1C muka surat 41 dan 42, nombor 2, 4, 5 dan 6 sahaja. Yang nombor 1 dengan nombor 3 kita dah buat pada minggu lepas. Jadi tolong lengkapkan nombor 2, 4, 5 dan 6. Itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih sebab tengok video saya. Tolong lengkapkan kerja rumah dan siapkan. Dah siap nanti tolong hantar dalam Google Classroom. Kalau kamu rasa susah nak hantar kat Google Classroom, boleh saja WhatsApp saya untuk saya semak kerja rumah kamu. Okey, itu sahaja kelas. Terima kasih dan Assalamualaikum.